Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Maawi TV. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dan aku nak cerita tentang Pro2 Myvi, Raja Jalan Raya di Malaysia dan supercar milik Malaysia dan dikenali dengan banyak nama di Malaysia. Yang paling famous adalah Myvi Taliban. Jadi sepopularnya Myvi di Malaysia tidak menggambarkan ianya mencapai populariti yang sama di negara-negara lain. Hari ini aku nak cerita tentang Myvi di Indonesia. Seperti yang kita sedia maklum atau korang belum maklum lagi, sebenarnya Myvi masuk ke pasaran Indonesia dari Malaysia, dari kilangnya di Rawang dan dijual di Indonesia dengan menggunakan jenama Daihatsu Sirion. Tak silap aku, ini adalah generasi pertama yang di mana Myvi ataupun Daihatsu Sirion ni dijual di Indonesia, dibawa terus dari Malaysia, bukannya daripada Indonesia. Jadi ianya telah dilancarkan sejak 2018 dan pada 2020 Daihatsu Sirion ini atau Myvi ini telah menerima naik taraf facelift. Dan hasil daripada facelift yang dilakukan oleh pihak Daihatsu di Indonesia, mereka telah berjaya mendapat satu anugerah, iaitu Marketers Youth Choice Brand of the Year 2020 untuk kereta bandar yang menjadi pilihan rakyat Indonesia yang terdiri daripada golongan generasi Z. Untuk makluman korang, generasi Z merujuk kepada mereka yang berusia 18 hingga 25 tahun. Dan jadi Daihatsu Sirion ni yang disalin daripada Myvi di Malaysia ini, telah menangi anugerah kereta bandar pilihan generasi Z di Indonesia. Ini adalah satu pencapaian yang baik, yang membanggakan kerana ianya adalah kereta buatan Malaysia yang menggunakan logo Daihatsu. Daihatsu ni di Indonesia, kalau kita faham, dia adalah sebuah kereta brand Jepun yang mengeluarkan kereta bajet. Dia ada kembar dengan Toyota. Kalau kita tengok dekat Indonesia, ada dia punya kereta, contohnya Azia ada dua, Toyota satu, Daihatsu satu. Avanza pun sama juga dengan Voxy. Mereka ada dua brand yang sama, tapi Toyota mengeluarkan brand kelas atasan ataupun premium sikit, manakala Daihatsu mengeluarkan kereta jenis bajet. Sama juga dengan Toyota yang paling dekat, mungkin Toyota Rush lah. Kalau di Indonesia, Toyota Rush adalah sebuah SUV 7 tempat duduk segmen B, manakala Daihatsu pula mengeluarkan kereta yang sama juga tapi dikenali dengan nama Daihatsu Trios. Itulah sistem yang dilakukan di Indonesia, di mana Toyota punya Rush dia anggap sedikit premium, manakala yang Daihatsu Trios ni dianggap sedikit kereta bajet lah. Jadi itu aku nak cerita hari ini, bahawa Myvi menang kereta bandar terbaik Indonesia bagi undian oleh generasi Z. Seramai 1,300 orang responden telah diambillah dia punya pandangan, dan akhirnya keputusannya merujuk kepada Daihatsu Sirion ataupun Myvi ini menang bagi kategori kereta bandar. Di Indonesia, kereta Myvi ini atau Daihatsu Sirion ini hanya dipasarkan dengan satu pilihan enjin, iaitu 1.3 liter VVTi, yang menghamburkan 1.3 VVTi 4 silinder yang menghamburkan 95 PS kuasa dan 120 Nm daya kilas. Jadi itu adalah enjin. Aku bayangkan kalau dia bawa masuk 1.5 di Indonesia, aku rasa mungkin dapat menarik lebih ramai orang untuk beli Myvi ni. Tapi aku faham di Indonesia ni dia sedikit berbeza. Mereka sangat memerlukan sebuah kereta yang murah, yang boleh bergerak daripada titik A ke titik B. Itu sudah memadai untuk mereka di sana. Jadi itu yang paling penting. Kalau kita di Malaysia nak pilih speed, nak pilih keselesaan, nak keselamatan, tapi di sana kebanyakan yang penting boleh bergerak. Sebab tu kau boleh jumpa kereta yang sangat kecil enjinnya pun laku juga di sana. Kerana yang penting dia boleh bergerak, itu je sudah memadai. Jadi itu mungkin menyebabkan kenapa
Daihatsu tidak membawa enjin 1.5 untuk Daihatsu Sirion ini masuk ke pasaran Indonesia, sebab mungkin dia takut harga tu akan jadi mahal lah kalau dengan enjin 1.5. Okey, dikuasakan dengan 4 speed auto, okey, ataupun 5 speed manual dalam transmisinya, dan ianya dikilangkan di rawang seperti aku dah cakap tadi. Okey, harga. Okey, berapa harga Daihatsu Sirion ni atau Myvi yang disalin kepada Daihatsu ni? Okey, di Indonesia dijual dalam harga RM55,000. Okey, ataupun RM55,000 sehingga RM59,000 untuk 1.3 liter VVTi 4 silinder ni. Okey, sedangkan di Malaysia dengan 1.3 punya enjin, korang boleh beli dengan harga RM44,000 hingga RM48,000. Jadi nampak kat situ hampir RM11,000 perbezaan harga di antara versi Malaysia dan juga versi Indonesia. Okey, tapi malangnya di Indonesia Myvi ni ataupun Daihatsu Sirion ni sebenarnya kurang mendapat perhatian dan jualannya agak sedikit rendah, walaupun mereka menyedari bahawa Daihatsu Sirion ni menawarkan sebuah kereta yang sedap dipandu, yang bentuknya agak cantik, boleh diterima, kemudiannya menggunakan logo Jepun dengan spesifikasi yang agak menarik, dan harga yang ditawarkan tu berbaloi dengan spesifikasi yang ditawarkan. Okey, tapi di Indonesia tetap gagal untuk menarik perhatian masyarakat untuk membeli kereta ini. Jadi persoalannya kenapa? Okey, menurut pendapat daripada sana, Indonesia mengatakan bahawa kurangnya sambutan terhadap Sirion ni kerana faktor kita Malaysia. Sebab mereka mengatakan bahawa Daihatsu Sirion ni dibina bukan untuk rakyat Indonesia, sebaliknya dibina untuk rakyat Malaysia, kemudian sebagai Myvi, kemudian barulah dihantar ke Indonesia. Jadi mereka anggap ianya adalah jenama Malaysia. Jadi nampak sedikit hubungan yang tak apa-apa mesra sebenarnya di antara rakyat kita dan juga rakyat Indonesia ni, dan mereka menganggap bahawa Myvi itu ataupun Daihatsu Sirion itu adalah kereta buatan Malaysia dan dibina untuk orang Malaysia, bukan untuk orang Indonesia. Okey, itu pun boleh menjadi isu di sana. Okey, dan ada juga dikatakan urut-urut untuk perbuatan memboikot lah barang-barangan yang hasilkan oleh Malaysia di sana. Okey, puncanya apa aku tak pasti. Okey, jadi itu je yang aku nak cerita tentang Pro 2 Myvi yang disalin menjadi Daihatsu Sirion telah memenangi kereta bandar pilihan generasi Z di Indonesia. Okey, jadi kepada siapa pemilik-pemilik Myvi di luar sana, anda patut berbangga dengan pencapaian ini dan teruskan membawa dan memandu kereta secara berhemah. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.